Aku dah lama tinggal kat rumah ni. Dah lebih 5 tahun dah. Aku ni bujang lagi. Jadi aku duduk rumah ni sorang-sorang je. Aku ni seorang pekerja kerajaan di bahagian kesihatan. Jadi confirm lah aku dapat duduk quarters. Sebab senang. Apa-apa hal kecemasan, aku dekat je dengan hospital untuk beri bantuan. Aku bukan orang sini. Kampung aku jauh daripada tempat aku bekerja. Rezeki aku kerja merantau buat masa ni. Tak apalah, aku fikir aku pun bujang lagi. Bila lagi nak berdikari? Duduk jauh dengan keluarga kan? Seronok juga dapat berjalan, dapat merasa keadaan tempat orang lain. Luas pemandangan, tambah pengalaman. Jadi berbalik pada tempat tinggal aku tinggal kat kuartus kerajaan yang disediakan. Kecil je rumah dia. Kuartus kan, tapi okey lah bagi aku. Aku sorang-sorang je pun. Aku pun bukan selalu ada dekat rumah. Kerja aku ni jenis kerja yang tak menentu. Kadang-kadang keluar pagi, balik tengah malam. Rumah aku ni memang betul-betul hanya tempat aku untuk rehat, mandi dan tidur je. Makan pun aku beli luar, tak masak. Kawan sekerja aku ni duduk kuartus sebelah kuartus aku. Jiran sebelah rumah lah kiranya. Diorang tinggal berdua. Dua-dua pun bujang. Jadi time aku bosan, aku kadang-kadang akan lepak rumah diorang. Tidur rumah diorang pun aku pernah. Jadi lagi jarang lah aku duduk rumah aku ni. 5 tahun dah. 5 tahun dah aku duduk rumah ni. Tak pernah ada benda pelik pun berlaku. Aku tidur malam-malam pun gelap habis satu rumah. Tak pernah pun jadi apa-apa. Ada juga aku terdengar cerita jiran-jiran sebelum ni yang kawasan kuartus kami ni keras. Ada yang ternampak perempuan malam-malam main buaian kat taman permainan tepi kuartus lah. Ada tengah-tengah malam terbangun nampak orang tua perempuan bertongkat kat ruang tamu, yang sampai tahap ekstrim siap kena tegur depan-depan pun ada. Berdiri bulu roma aku bila dengar cerita jiran-jiran aku ni. Tapi itulah, sekadar cerita. Aku tak pernah alami pun benda-benda macam tu, dan harap aku takkan alami lah. Sampailah satu malam ni, satu malam yang betul-betul merubah hidup aku untuk terus tinggal di kuartus tu sorang-sorang. Aku tidur lambat malam tu, tak mengantuk. Padahal siang tu aku kerja, mestilah penat kan. Tapi tak ngantuk. So, aku just main handphone je. Tengok FB, tengok YouTube, kadang-kadang main game. Game biasa-biasa, Candy Crush, macam tu. Dengan harapan aku mengantuk. Tapi tak. Aku tak ngantuk langsung. Pusing sana, pusing sini. Aku tengok jam kat handphone aku, dah pukul 2 pagi. Eish, apa hal pula mata aku malam ni? Tak rasa mengantuk langsung. Esok nak kena kerja lagi. Pusing sana, pusing sini, masih sama. Rumah aku masa tu memang dah gelap dah. Tapi malam tu cerah. Aku tidur tepi tingkap dan bulan mengambang malam tu. Jadi terang sikit bilik aku. Termenung aku tengok siling, nampak walaupun dalam gelap. Aku boleh nampak petak-petak putih siling aku. Lalu aku pun menoleh ke sisi. What? Apa tu? Aku terkejut. Aku gosok mata aku dan aku tengok balik dekat penjuru bilik aku. Macam ada orang mencangkung. Ish, bukanlah. Tu longgokkan baju kotor aku. Ish, mata ni dah tak ngantuk. Nampak pula benda bukan-bukan. Sedang aku melayan perasaan, aku terdengar bunyi orang berjalan di belakang rumah aku. Belakang rumah aku ni ada laluan tikus muat untuk seorang dua berjalan. Dan aku dengar orang berjalan. Belakang rumah aku, seorang-seorang, pukul 2 pagi,
Buat apa pula orang ni jalan sorang-sorang waktu macam ni belakang rumah aku? Nak bangun tengok kat tingkap, malas pula. Biarlah dia, bukan hal aku. Terdengar bunyi macam orang ketuk pintu. Mata aku terbuka luas. Aku terkedu. Bunyi ketukan tu datang dari pintu rumah aku. Siapa pula datang malam-malam macam ni? Sudah. Aku diam. Aku dengar betul-betul bunyi ketukan pintu tu. Masih berbunyi. Dan ya, memang pintu rumah aku. Aku diamkan diri, berharap ketukan pintu tu pergi. Tak mungkin aku bangun dan buka pintu tu waktu macam ni. Mustahil ada orang datang. Malam tu sejuk, tapi tak mampu hentikan peluh yang tiba-tiba keluar ni. Selang beberapa minit, ketukan tu berhenti. Mata aku makin segar. Takkan mungkin aku tertidur lepas benda tadi tu terjadi. Aku cuma lega sebab ketukan tu dah berhenti. Tapi lega aku ni hanya sekejap. Tak sempat peluh aku kering, ketukan tu bermula semula. Tapi kali ni bukan dari pintu rumah aku, tapi pintu bilik aku. Kali ni lebih rancak, lebih kerap. Rasa nak nangis je aku masa tu. Kenapa kau tak buka pintu tu? Hampir pengsan aku bila dengar satu suara bergema dalam bilik aku. Aku tangkap bunyi suara tu. Dan aku terpandang di penjuru bilik aku. Ya, memang betul. Memang betul. Apa yang aku nampak tadi bukanlah timbunan baju. Tapi memang ada seseorang yang mencangkung kat penjuru bilik aku. Kenapa kau tak buka pintu tu? Suara tu bertanyakan lagi soalan yang sama. Ketukan di pintu bilik aku masih terdengar. Aku berharap sangat aku pengsan masa tu. Tapi tak. Aku hanya mampu tutup diri aku dengan selimut dan baca ayat-ayat Al-Quran yang aku ingat. Habis basah tilam aku dengan peluh aku masa tu. Dalam beberapa minit, ketukan tu berhenti dan tak bersambung lagi. Aku hanya menyelubung diri aku dengan selimut sampai ke pagi. Memang aku tak tidur langsung malam tu. Aku berjaga sampai aku dengar azan subuh. Aku bangun, aku mandi, aku solat, aku siap-siap terus pergi kerja. Memang awal aku pergi kerja hari tu. Tapi mata aku memang bengkak lah. Di pejabat, aku tanya member aku tentang gangguan yang aku lalui semalam. Adakah dia pun dengar apa yang aku dengar? Dia terdiam. Dia mengangguk. Dia cakap, ya, dia lalui benda yang sama. Cuma dia tak terima ketukan pintu dan teguran tu. Kira aku ni special lah. Kawan aku tu sambung. Dia pernah dengar dari jiran-jiran yang kawasan quarters tu dulu hutan dan memang tempat orang selalu buang sesuatu kat situ. Sampailah bila quarters didirikan, perbuatan tu berkurang. Mungkin malam semalam tu ada orang yang buang. Sebab itulah kami yang tak tidur ni lagi kena gangguan. Sejak hari tu, aku tak tinggal seorang dah. Aku cari seorang housemate untuk tinggal sekali dengan aku. Memanglah aku tak tidur sebilik, tapi sekurang-kurangnya aku tak kesorangan lagi. Terima kasih kerana sudi singgah dan mendengar perkongsian penghuni alam lain. Page kami masih baru, jadi diharap anda dapat like dan subscribe
Juga tekan butang loceng agar anda tahu setiap kali kami memuat naik cerita yang baru. Kajian menunjukkan bahawa bermurah hati akan menjadikan anda orang yang lebih gembira. Terima kasih.